Mat, kau nak buat apa tak? Tak ada doh. Tayar semua elok ke? Pasal pula Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. So sebelum kita start video kali ni, aku nak minta maaf doh sangat korang sebab dah lebih kurang 2 minggu kita orang menyepi, which is bukan menyepi dalam YouTube je. Kita orang menyepi dalam WhatsApp, kita orang menyepi dalam IG yang mana follow. Boleh kata kita orang menyepi langsung, tak ada update kat YouTube pun, kita orang tak ada post apa-apa, adakah video tu ada atau tak. So aku nak minta maaf kat korang yang dah ternanti-nanti setiap minggu sebab kita orang tanpa apa-apa post, tanpa apa-apa pemberitahuan, kita orang langsung tak bagi tahu korang, tak inform kat korang yang kita orang tak upload apa-apa video selama 2 minggu. So which is ada beberapa orang yang dah DM aku, memang ramai yang DM cakap bang, tak ada video ke, semua tanya adakah ada video malam ni. Siap ada yang cakap, bang malam ni ada update video baru kan? Aku rasa macam sorry dek, aku macam sorry sangat-sangat yang aku tak dapat nak buat video sebabnya aku akan reveal nanti. So aku just nak minta maaf dulu pada korang sebab tak tahu lah, aku macam aku kalau boleh setiap minggu aku nak jumpa korang, tapi itulah kekangan masa kan, sebabkan something ni aku tak boleh nak orang kata nak menghiburkan korang setiap minggu. So sebab apa aku tak boleh? Sebab ni. Selama 2 minggu kita orang menghilang, kita orang sebenarnya tengah menyiapkan sebuah komik, iaitu sebuah komik pendek 10 muka surat untuk pertandingan cabaran komik online Malaysia yang ke-7 tau. Yang mana orang lain, peserta-peserta lain siapkan komik 10 muka ni lebih kurang dalam sebulan lebih. Dan kita orang siapkan dalam masa 2 minggu lebih. So memang mencabar, memang boleh aku katakan setiap hari sepanjang 2 minggu tu kita orang tidur dalam pukul 4. So memang aku nak hafal cerita pun pagi tu memang tak sempat kan. So di kesempatan ni aku dengan Fikri sebagai satu tim fizik yang masuk cabaran komik online Malaysia ni, aku nak minta bantuan korang, iaitu para Kimbayu yang kita orang memang sayangi. Aku nak minta korang support kita orang dekat link kat bawah. Kita orang akan sediakan, korang just tekan link kat bawah. Lepas tu korang akan dibawa masuk ke dalam komik kita orang yang akan memaparkan 5 muka surat terawal bertajuk Maafkan Aku. So nak tahu cerita apa Maafkan Aku ni, korang kena baca lah. Dia akan sediakan 5 muka surat terawal, korang boleh baca. Dan jangan lupa, please aku minta sangat-sangat tolong korang tolong ramai-ramai pergi kat sana, scroll komik kita orang, dan kat bawah sekali tu dia akan ada suka komik ini, which is korang tekan button like sebagai tanda korang sokong kita orang. Which is aku tengok lebih kurang dalam sehari macam tu lah, dah ada 200 lebih orang tengok komik kita orang. Tapi kau tahu berapa ramai yang like? Yang like cuma 19 orang. 19 orang, yang lagi 100 lebih tu pergi mana? So aku nak minta bantuan korang sangat-sangat, pergi support kita orang, tekan button like, ajak kawan-kawan yang mana tengok video ni, which is maybe kalau ada 1000 orang lah pergi tengok, please. Sebab dia tak banyak masa pun, korang just tekan link, korang tekan like, okay? Please, aku minta bantuan korang. Sebab, yelah, dah diorang tak nak support kan. So aku harap korang boleh tolong. Tiba sedih. So tanpa bercakap panjang, malam ni aku akan bawa satu kompilasi baru tau. Sebabnya ini adalah satu kompilasi yang di request sendiri oleh Kim Bayu, yang sebenarnya dia ada YouTube channel, baru aku tahu, which is dia dah hantar lama. Tapi aku hold sekali. Nah, rupanya dia adalah seorang yang pernah mengalami pengalaman seram dan ingin berkongsi dengan korang dalam sebuah kompilasi Physics Cream yang terbaru yang aku bagi nama jap, asal aku cakap macam tu lah, dia rasa macam epic gila kan. Sebuah kompilasi terbaru dari Physics Cream yang aku bagi nama Seram Pemandu Lori. Bila bercerita pasal pemandu lori,
bagi aku personally aku rasa bukan semua orang boleh jadi pemandu lori. Which is orang kata macam, lah kerja senang je, ambil lesen, bawa. Tapi bukan semua orang boleh, sebab antara yang aku nampak korang memang jenis mata gentahan. Aku memang tak boleh. Aku kalau masuk je kereta, berapa minit lepas tu aku tidur. Sampai destinasi baru bangun. Aku memang tak boleh. So, bukan semua orang boleh. Which is pertama, kau kena tahan gila mata. Kedua, kau kena mempunyai mata yang jelas untuk malam. Dan yang ketiga, korang kena tahan dari segi mental dan fizikal lah. Mungkin korang tak kena dengan benda-benda luar, macam korang tak accident, korang tak kena maki hamun dengan pemandu. Tapi macam mana kalau ada penumpang dari alam lain yang datang semata-mata untuk kacau atau beri korang sebuah pengalaman seram di waktu malam. So ini dia 3 kisah seram dalam sebuah kompilasi seram pemandu lori yang akan aku ceritakan kepada korang malam ni. Dan kisah pertama malam ni terjadi kepada seorang Kimbayu, yang mana aku memang terharu gila bila abang ni cakap, saya sebenarnya salah seorang peminat korang. Aku macam, rupanya dia abang tau. Dia macam abang yang kau tahu, abang-abang lori. Aku macam, serius abang layan kan? Serius abang layan? Tapi sebelum kita teruskan ke kisah pertama, please yang baru sampai atau yang dah lama sampai My Kimbayu, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe dan tekan bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada kita orang, okay? Dan jom sama-sama kita realisasikan misi Visit Scream untuk capai 10k by tahun ni, okay? Kita terus ke kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang dialami oleh seorang Kimbayu, pemandu lori, dengan sebuah kisah yang aku bagi nama aku sebenarnya tak ingat nama. Sebuah kisah yang aku bagi nama siapa? So, kisah siapa tu ni, dia berlaku kepada seorang Kimbayu yang aku beritahu pada awal. Which is rupanya Kimbayu kita ni, abang, aku tak tahu nama abang siapa. Aku panggil dia Abang Gagak di Rimba lah. Sebab nama channel dia Gagak di Rimba. Which is kalau korang pergi channel dia, korang boleh cari channel dia. Kalau korang nak subscribe, korang boleh subscribe. Yang mana dia banyak pasal lori dia. Dan antara banyak-banyak video aku terjumpa, bukan aku dah terjumpa, dia bagi link dia supaya aku kongsikan kepada korang kisah seram yang telah dialami semasa memandu lori pada waktu malam. So, abang ni kata dia duduk kat Sabak Bernam. Satu hari tu, dia ditugaskan untuk menghantar barang daripada Sabak Bernam ke Endau Kuala Rompin. So, dia kata petang tu dalam pukul 5.30, dia dah siap-siap packing barang. Dan dia kata waktu tu, hujan turun agak lebat. So, waktu hujan turun lebat tu, dia pasang lapik kat dia punya lori tu. Which is kau tahulah, ada kain yang macam dia warna oren biru tu. So dia balut kat situ, dia ikat waktu tu tengah hujan tau. So dia kata bila biasalah waktu hujan juga dia kena buat, sebab malam tu dia dah nak kena gerak. So dia nak siapkan cepat-cepat lah benda ni. So dia ikat, hujan turun lebat kan. So bila hujan turun lebat kena kat badan dia, of course dia kata petang tu dia dah rasa macam tak berapa nak sihat lah. Dia pun balik rumah. Dia pergi mandi semua. Dan dia pergilah repair, makan semua. Dan dalam pukul 10 dia startkan perjalanan dia ke Endau Kuala Rompin. So dia kata dalam perjalanan daripada Sabak Bernam ke Endau Kuala Rompin ni, which is dia sebagai pemandu lori memang dah biasa lah. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan tiba ada bau wangi, dia kata memang dah biasa. Sepanjang perjalanan, bukan satu tempat, sepanjang. Bila dikatakan sepanjang, kau tahu benda tu ada dengan kau sepanjang masa. And dia kata dalam perjalanan menuju ke Endau Kuala Rompin tu, aku sebenarnya tak tahu sangat jalan dia, tapi dia kata akan ada satu flyover yang mana lepas kau lalu flyover tu, kau akan melalui satu kawasan hutan yang mana jalan dia kecil. Okay, dia kata kat kawasan Muazzam Shah kalau tak silap aku. Dia kata kiri dengan kanan dia hutan. Dan kau perlu tempuh kawasan hutan tu lebih kurang dalam 60 ke 70 kilometer. Aku rasa macam lama gila. Kau bayangkanlah, dalam 60 ke 7 km tu macam-macam boleh jadi. Which is kalaulah tiba-tiba lori tu stuck ataupun tiba-tiba lori tu mati, siapa nak jawab? Sebab dia kata jalan tu siang pun kau susah nak jumpa kereta, apatah lagi malam. So dia menelusuri jalan tu berseorangan. Which is kau bayangkan sebuah jalan yang gelap, sempit, hutan kiri kanan,
hanya ada sebuah kenderaan, which is kenderaan abang gagak di rimba ni. Pasang radio, layan lagu semua, so bawa. Tengah bawa seorang-seorang, tiba-tiba dia dengar tingkap belah Kelandan. So Kelandan ni which is orang yang teman pemandu lah. Abang ni mandu dan ada penduduk Kelandan which is sebelah. Tapi waktu ni tak ada orang. So tiba-tiba dia dengar ada bunyi macam ni kat tingkap. Tengah bawa tiba-tiba. Kenapa ni? Lepas tu dia tengah bawa. Sambil-sambil tu tengok lah. Sebab tak ada kereta kan. Dia kata waktu dia dengar tu, dia buka lampu. Pak. So bila dia buka lampu, cermin dia adalah cermin tinted. So bila dia buka lampu, dia kata dia akan nampak refleksi muka dia. Refleksi muka dia kat cermin Kelandan tu lah. So tengok macam apa benda bunyi tadi ya? Dia tengok, dia nampak muka dia. Tapi tiba-tiba muka dia senyum. Kau bayangkan muka dia macam ni lah. Macam dia pandang kat cermin. Yang dekat cermin tu muka dia macam ni. Waktu ni aku tengah baca sorang-sorang dalam bilik tau. Aku terbayang yang seram tu. Kau tengah bawa lori sorang-sorang, tiba-tiba kau nampak dekat tepi tingkap tu ada muka kau yang tengah senyum. Which is aku tak tahu adakah tu memang muka abang tu yang senyum, ataupun sebenarnya di sebalik tingkap tu ada benda lain senyum. Cumanya kau tak nampak muka orang kat sebelah tingkap tu. Kau just nampak muka kau, tapi kau nampak gigi-gigi yang tengah menyeringai, which is tengah senyum lah. And dia kata pengalaman dia tak berhenti sampai situ. Dia kata ada satu lagi kisah di mana dia tengah bawa lori. So dia bawa lori macam biasa. Sorang-sorang. Abang memang gentle dia bawa lori sorang-sorang. Abang bawa lori sorang-sorang. And dalam pukul maybe aku tak tahu, mungkin dah waktu pagi buta macam tu, tiba-tiba dia nampak ada satu roadblock kat depan. So bila ada roadblock kat depan, of course hidupkan lampu. Dia kata macam biasa, dia hidupkan lampu, bawa lori dan dia berhenti. Dia kata tak pernah polis tahan dia masuk roadblock. Tiba-tiba malam tu dia kena tahan. Aku tak tahulah, sebab mungkin dia je ada kat jalan tu, tak tahu. Dan dibawa, dia berhenti. Assalamualaikum cik, ni kena ada apa ni? Lepas tu polis tu, Assalam, bagi IC lesen. So nak jadikan cerita, dia pun bagilah IC lesen. Ambil IC lesen. Okay, ni cik IC lesen saya. Lepas tu polis tengok lah. Okay, lesen pun semua okay. Tengok lori. Okay, nak pergi mana ni? Lepas tu sembang. Okay, ni IC lesen awak. Minta IC lesen kawan sebelah. Lepas tu abang ni macam saya nak bawa seorang-seorang. Saya tak ada kawan. Lepas tu terus polis ni macam, cik jangan gurau malam ni. Tolong minta IC lesen kawan sebelah. Lepas tu abang ni dia buka pintu, dia keluar. Terus pergi kat polis tu. Cik, saya minta maaf tapi saya memang seorang-seorang cik. Lepas tu polis ni macam, tapi saya nampak kau awak. Lepas tu abang kata, saya seorang-seorang cik. Kalau cik tak percaya, cik pergi tengok. Lepas tu polis ni pun Mas, tolong cek. Lepas tu polis ni pergi lah, buka pintu kawasan Kelandan tu, memang tak ada orang. Bila buka tak ada orang. Lepas tu polis tu terus, okey, ni lesen, ni IC awak ambil. Okey, awak boleh teruskan perjalanan lah. Cuma tu lah, hati-hati lah. Tadi tu faham sendiri lah. Lepas tu abang ni pun teruskan perjalanan. Dan dia kata alhamdulillah benda tu tak munculkan diri. Tapi sepanjang perjalanan aku rasa abangnya akan memikir lah, siapa kat sebelah dia tu kan, yang datang tiba-tiba jadi Kelandan secara sukarela. Tu yang aku cakap, pemandu lori ni bukan sebarangan orang boleh jadi ah. Bukan boleh semua orang pegang carrier sebagai pemandu lori yang berjaya ah.
So apa pun aku nak ucapkan terima kasih dekat Abang Gagak Jerimba sebab sudi request kompilasi ni dan siap bagi kongsi pengalaman kisah seram. Which is sebenarnya abang ni dah kongsi lama dah. Tapi aku punya hold, aku macam okey, kompilasi ni sesuai tak? Tak. Okey, kompilasi ni sesuai tak? Last aku hold, nah aku lupa. Sampailah alhamdulillah satu hari tu bila Fikri cakap ada tak kompilasi yang korang nak request, abang ni muncul lagi dan bagi tahu nak seram lori. So samalah juga seandainya kita orang ada kompilasi yang korang dah request tapi kita orang lupa, korang boleh remind kita orang kat ruangan komen. Dan kalau korang tak pernah request apa-apa, korang boleh request juga kisah seram yang mungkin sebenarnya hebat cuma tak pernah terlintas dalam otak kita orang. So kita teruskan dengan kisah kedua malam ni. Sebelum tu aku sebenarnya nak bagi tahu yang korang please subscribe, tapi sebenarnya aku rasa aku dah sebut masa awal video. Cuma itulah aku macam sebenarnya nak cepat capai 10k, takut tak tercapai sebaik tahun ni. So korang please cepat subscribe, ajak je kawan-kawan yang kenal ke, yang tak kenal ke, yang tahu tak kewujudan Fit Scream ni, suruh je diorang subscribe, okay? Kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang aku sebenarnya seram enggak, tapi cerita dia macam epic juga. Cerita dia macam seram tapi epic. So kita teruskan dengan kisah kedua malam ni, sebuah kisah yang aku bagi nama Deja Vu. Kisah Deja Vu ni dia terjadi kepada, kita petik nama Kim Bayu yang request masa video lepas, Fat dengan Syauqi. So nak dijadikan cerita, Syauqi seorang pemandu lori tau. Dia seorang pemandu lori kontena. So satu hari dia diarahkan oleh supervisor dia untuk hantar barang ke satu tempat yang dia kata tempat tu okey, dia macam pedalaman sikit. Dan dia kata jalan, ada satu jalan yang bila dia nak ke sana, jalan tu agak seram dan orang kata agak keras. So Syauqi ni abang lori pun pemandu biasa. So dia ada rasa takut. So dia Roger si Fat. So dia Roger Fat Terut Fat, engkau busy malam ni? Lepas tu si Fat macam tak ada, aku biasa je lah, duduk rumah je lah, PKP ni macam mana kan. Kemudian si Syauqi cakap malam ni aku nak ajak kau teman aku, boleh? Aku nak kena hantar barang kat kawasan Tut. Tapi tu dia, kau tahu lah jalan kat situ macam ni kan. Aku seram enggak tu. Tapi kau jangan risau lah. Kalau kau ada kawan ni, kau ajak kita mungkin bertiga, tak apa, nanti makan semua aku tanggung lah. Lepas tu si Syauqi macam, ish, serius lah? Betul kau jangan sampai sana kau tarik balik. Okey. Nanti aku ajak seorang member, kita gerak malam ni pukul apa? Si Fat kata dalam pukul 1 macam tu kita gerak. So si Syauqi ni dia dah berjanji tau. Dia janji dia akan ambil diorang dekat diorang punya apartmen dalam pukul 12.30. So which is diorang nak gerak pukul 1. So kena sampai awal lah. So dalam 12.30 seperti yang dijanjikan, diorang pun packing barang, bawa masuk lori dan mulakan perjalanan. So diorang pun mulakan perjalanan. Pemandu lori nama dia Syauqi. Dan yang teman tadi, yang Roger tadi tu, nama dia Fat. Dan ada lagi seorang kawan yang dia ajak kena duduk kat belakang. Which is aku maybe lah ada cermin ke yang boleh menggabungkan diorang berdua. So kawasan belakang tu dah ditutup ke something, aku tak tahulah. Tapi memang kawan dia kena duduk belakang, which is tak muat untuk duduk bertiga dekat kawasan depan tu. Diorang pun teruskan perjalanan. So menempuhlah 3 orang sekawan ni sebuah malam yang mungkin akan menjadi mimpi ngeri yang takkan diorang lupakan lah. So dalam perjalanan, si Fat yang duduk kat bahagian kelendan ni, dia pun macam tengah bosan tengok luar semua kan. Sebab waktu tu ni dah sampai ke jalan yang diorang kata jalan tu keras dan seram. So waktu ni dah sampai. So which is kita ada insting yang mana bila sampai kat kawasan seram, kita tahu kawasan ni memang seram, tapi kita tetap akan rasa macam kita nak tengok. Which is ada tak benda-benda ganjil. Masa korang mesti pernah alami kan. Which is korang naik motor ke, korang tahu kawasan ni adalah sekolah yang terbengkalai, tapi mesti dalam perjalanan korang naik motor tu, korang akan rasa macam tak ada apa-apa. Macam tu. So macam si Fat ni dia macam ni dah masuk jalan seram ni, ada apa-apa tak? Macam tu. So si Fat ni dalam keadaan dia takut, tapi dia still ada rasa macam nak tahu adakah benda ni betul-betul ada atau tak kat kawasan jalan yang dikatakan keras ni. So dia tengok kat kiri, tengok kat kanan jalan macam tak ada apa-apa kan, tengok. So waktu dia menghadap ke jalan, tiba-tiba kau bayangkan lori yang tengah pecut dekat jalan raya, tengah gelap gelita, tiba-tiba
dia terasa seolah-olah ada kelibat dekat sebelah dia, tingkap dia, seorang perempuan yang sedang bertudung tengah berdiri. Kau bayangkan berdiri tapi tengah ikut kelajuan lori. Lepas tu dia rasa macam cuma dia tak pasti apa benda kat sebelah dia ni, sebab dia cuma nampak melalui ekor mata. So satu cara nak confirmkan, kau kena hadap ke arah tingkap. So sifatnya macam tengok kawan dia macam relax suruh pandang. Dia pandang tak ada apa-apa. So dia tapi dia diamkan diri sebab kalau dia cuak habis. Member ni mesti cuak punya. So dia diam, tiba-tiba rambut dia kena twist macam ni. Macam tu. Fat ni boleh pula, kau ni tak ada kerja lain ke? Ya Allah, kacau lah rambut aku. Tak ada kerja lain ke? Macam tu. Tiba-tiba melenting kan. Lepas tu si member yang belakang ni macam kau ni tiba-tiba nak melenting. Aku tak usik pun rambut kau lah. Tak ada masa aku nak usik rambut kau. Kau tak nampak aku tengah main phone ni? Lepas tu si Fat ni macam dah, dia pandang dan dia perasan terus buat macam ni. Jangan tegur. Lepas tu si Fat ni dah macam astagfirullahaladzim, dah tegur kan, macam astagfirullahaladzim. Sorry tu. Lepas tu diorang teruskan perjalanan dalam keadaan sifat dah diselubungi ketakutan tu. Dia teruskan perjalanan sampailah satu ketika lori ni tak boleh bergerak. Seolah-olah macam tayar dia tu macam dah termasuk dalam lubang ataupun mungkin pecah. So 3 member ni dah tersekat kat jalan yang seram tu. Diorang pun fikir macam nak buat ni. So sekarang nak keluar memang tak berani. Tapi mesti kena cek juga tayar ni kenapa. So siapa yang jadi mangsa? Member belakang. So dia pun suruh Mat, kau pergi cek jap. Torchlight ada kat dalam beg. Kau pergi tengok jap, tayar ada tersangkut ke apa ni? Tak boleh bergerak tu. Ni kalau macam ni sampai esok pagi tak sampai. Lepas tu si Mat dalam keadaan terpaksa keluar. Dia cek satu-satu. Dia cek. Kau bayangkan tengah-tengah yang kiri kanan hutan. Mat, kau nak buat apa-apa tak? Tak ada tu. Tayar semua elok ke? Pasal pula ni. So si Mat pun teruslah cek. Kot ada akar tersangkut ke, maybe memang betul-betul tersekat semua. Tengah pusing-pusing, nampak macam okey tapi kot lah betul-betul memang tersekat kan. So tengah si Mat ni cek. Sifat yang dalam lori yang dah tertegur benda tu dalam perjalanan ke jalan yang seram tu, dia di sebalik tingkap, dia nampak dekat kawasan lebih kurang 50 meter daripada lori orang, ada satu makhluk yang tengah perhatikan orang. So, tapi sifat ni kata dia tak tahu makhluk apa, which is orang kampung ke atau mungkin beruk ke, tapi tak tahu. Tapi dia tengah dalam jarak 50 meter daripada orang, tengah menunggu dekat tepi jalan. So sifat ni, pertama, ambil pengajaran, jangan tegur. Dia ambil phone, dia type pada si Mat. Macam lambat lah. Dia call Trut. Nah, phone member dalam lori. Memang member tak dengar. So macam Allahu Akbar, member tak dengar pula. Macam mana? Tak boleh. Lepas tu dia beranikan diri, dia turun lori. Ambil lampu, torchlight, buka. Mat. Mat, masuk Mat. Aku tak sedar hati lah Mat. Si Mat dah tak ada. Fat ni memang tak tunggu apa lah. Member dah cuak. Tadi dia beranikan diri, sekali keluar tak ada member. So dia masuk balik, terus paling kat si Syauqi, Ki, kau pergi tengok kat sebelah ada tak si Mat? Aku kat sini tak nampak tu. Tengok sekejap. Kemudian si Syauqi daripada belah tingkap dia turunkan dia punya tingkap kan. Dia jenguk. Mat. Tak ada orang. Tak ada orang dah.
Mat tak ada. Tak ada macam cahaya-cahaya orang tengah suruh-suruh, tak ada. So si Fat ni dah cuak. Kena ada seorang yang pergi tengok. Takkan nak biarkan Mat kat belakang kan, akut apa-apa jadi kan. So si Syauqi lah, si pembawa lori, turunlah pergi cari. So dia pun carilah. Si Syauqi turun, tutup pintu. Fat, kalau ada apa-apa kau jerit je. Lepas tu dia belah, dia cari kat belakang. Selang beberapa minit, senyap. Sekarang tinggallah keseorangan si Fat di dalam lori kontena yang besar, sedang menunggu kawan-kawannya pulang. So dia tunggu sorang-sorang. Lama sangat ni. Nyesal pula aku ikut lah. Tahu aku duduk rumah je. Nak turun ke tak nak? So dia turun. Berseorangan dalam kegelapan malam, si Fat ni pun turun daripada lori, memberanikan diri untuk cari kawan-kawan dia yang hilang. So dia cari Mat, Syauqi, korang prank ke apa? Ya Allah, jangan macam ni. Cuak lah weh, jangan buat macam ni lah. So dia pusing. Dia pergi pusing lori-lori tu. Dia pusing. Semata-mata dengan harapan dia akan jumpa si Syauqi dan juga si Mat. Cumanya mungkin aku rasa waktu tu, kalau ini prank pun tak apalah. Janji korang betul-betul tak hilang. Tapi dia pusing, tak jumpa. Dan apa yang mendebarkan hati si Fat ni, bila mana kau bayangkan dia pusing daripada lori, dia pusing sampai ke sebelah sini, dia nampak ada satu lembaga yang tengah membelakangkan dia dan tengok macam ni. Sifat ni yang memang daripada tadi cuak tapi still memang nak tak nak kena cari. So dia macam, Mat, Syauqi kau ke tu? Mat, dia datang menghampiri lembaga tu. Tiba-tiba lembaga ni pusing babe. Daripada macam dia terlihat lembaga tu dia tengah gigit something tau. And bila dia fokuskan pandangan dia pada apa yang makhluk tu gigit, dia nampak tu adalah kepala si Mat dan juga kepala si Syauqi. So dia macam, ya Allah. So dalam keadaan haru biru macam tu, tiba-tiba sifat dia macam, ya Allah. Dia terjaga. Bila dia terjaga, dia pandang kat sebelah, si Syauqi tengah bawa lori dan si Mat ada kat belakang tengah main phone. So bila sifat dah tersedar, of course lah, lega lah, sebab benda tadi bukan benda yang betul-betul terjadi. Tapi masalahnya apa yang mencemaskan adalah lori diorang sekarang sedang melalui satu jalan yang sama dalam mimpi, tapi dia tahu ini adalah sebenar-benar situasi. So sifat ni macam, ni jalan sama ni. Ki, nanti kita kena lalu simpang ni ke? Lepas tu si Syauqi, betul lah simpang ni lah. Ni lah simpang yang aku terseram. Tak aku ajak korang, aku takut tu. Lepas tu kemudian Syauqi sambung. Tapi macam mana kau tahu Kau pernah lalu ke kau Google tu? Tapi serius lah, memang lepas ini betul nanti dalam beberapa minit kita sampai hilang. Lepas tu terus macam, sifat ni memang tak jadi apa, nak tak nak, redah. So diorang pun ambil dah simpang kanan seperti yang dimaksudkan oleh si Syauqi dan sifat ni. So diorang pun teruskan perjalanan. Tiba-tiba lori diorang stuck sama macam dalam mimpi. And sama juga macam dalam mimpi, si Syauqi ni arahkan si Mat untuk keluar and check tayar adakah betul-betul tenggelam ataupun pecah. So si Syauqi macam, Mat, kau tolong jap tengok. Tengok kalau pecah ke tenggelam. Kalau betul-betul pecah nanti tengok panggil lah orang towing ke macam mana. And si Mat yang memang daripada tadi just main phone je, just turutkan je lah apa yang si Syauqi ni nak. Tapi lain cerita dengan sifat yang dah seolah-olah dilihatkan apa yang bakal terjadi malam tu. Dia terus cakap, Syauqi, Mat tak payah keluar Mat. Tak payah keluar. Bila si Mat turun, sifat terus, tak payah Mat, sumpah tu tak payah. Sumpah tak payah. Ya Allah, Mat tak payah. Macam ni lah, kita tunggu je hari cerah. Kita tunggu je esok pagi. Lepas tu kita settle esok pagi. Lepas tu si Syauqi,
Mana boleh. Macam tu kau nak tidur dalam lori macam ni ke? Tak apa lah. Kalau ni aku pergi betulkan sekejap je. Kemudian sifat macam, tak payah. Kau tak faham. Tolong. Kali ni je aku minta dengar cakap aku tak payah keluar. So, diorang pun macam, tak apa lah. Sebab dia rasa macam pelik lah. Sifat ni kenapa kan tiba-tiba kan? Tapi tak apa lah. Kita dengar cakap, esok pagi, bila hari dah cerah, baru diorang keluar daripada lori, diorang cek apa yang patut dan kemudian teruskan perjalanan sehingga sampai ke destinasi. Persoalannya sekarang, kalau Mat betul-betul turun waktu tu, adakah situasi yang sebenar akan terjadi sama persis dalam mimpi yang telah dialami oleh sifat? So, based on kisah kedua ni yang aku cakap, kisah epic tau. Dia macam kau tengok filem Hollywood yang hero dia nampak macam something seolah-olah masa depan, and tiba-tiba dia terjaga and dia terpaksa lalu satu persatu tanda yang membawa kepada tragedi tersebut. So, dia lah hero yang akan bertanggungjawab untuk merubah masa depan, adakah akan jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Tapi tu lah, kita tak tahu tu adalah memang mainan tidur je ataupun itu adalah salah satu tanda yang Allah bagi supaya dia lebih berhati-hati malam tu. Which is kalau dia keluar, maybe ada something bad yang akan jadi. Supaya maybe dia taklah terlalu berani untuk mencuba untuk melihat ataupun merasai pengalaman-pengalaman seram yang sepatutnya diorang tak alami pun. Sedar tak sedar, kita dah sampai kisah terakhir dah pun. Macam laju je. Tapi tak tahu lah kalau tiba-tiba nanti video ni cut, tiba-tiba dekat sejam ke kan. Tapi aku harap korang layan je lah. Kisah ketiga ni bagi aku dia sebuah kisah yang akan aku rasa melengkapkan kompilasi seram pemandu lori ni, yang mana kisah dia memang tragik. So kita teruskan dengan kisah terakhir untuk kompilasi seram pemandu lori part 1, maybe lah kalau ada part 2, dengan sebuah kisah yang aku bagi tajuk Kisah Silam. So, nak jadikan cerita, kisah silam ni dia terjadi kepada seorang pemuda yang kita petik nama Kimbayo Naufal. So, Naufal ni adalah seorang pelajar tingkatan 5 yang tengah tunggu result SPM. So, biasalah pelajar SPM ni bila dah habis, diorang akan ambil kerja sambilan, cari kerja sambilan. And Naufal ni dia dapat kerja dekat satu syarikat lori. And pada satu hari, nak jadikan cerita, pada satu hari ada seorang supervisor dia ni datang kat Naufal and cakap, Naufal, you lepas ni terus siap-siap makan, solat, and ikut ni abang long pergi ke satu kawasan hantar barang lah macam biasa. Lepas tu si Naufal macam, tapi waktu kerja saya dah nak habis ni, sebab sekarang dah 5:30, kan habis pukul 6, saya nak balik. And then supervisor pun cakap macam, Naufal, you jangan risau, bos dah beritahu I yang nanti dia akan bayar you dengan abang long 2 kali ganda tau daripada gaji you. Terima je lah. Lepas tu si Naufal macam, 2 kali ganda Mat, macam okey lah juga untuk student kan. Dah lah aku macam just macam sementara, lepas tu dapat gaji, macam okey lah juga kan. Okey lah, saya pergi siap-siap, nanti saya ikut abang long hantar barang. So dalam jam 5:30 petang tu diorang dah start bergerak ke destinasi. Dan diorang kata perjalanan mengambil masa dalam 2 jam untuk sampai, dan diorang sampai ke sana dalam 7:30. So dia kata bila sampai, si Naufal ni dengan abang long pergilah punggah barang, hantar semua dan settle urusan. Diorang pun pergi ke satu gerai untuk makan si perut sebab lapar dah kan. Waktu tu pun dah malam dan diorang kata waktu tu dah dengar-dengar dah macam azan-azan. Diorang dah dengar. Aku rasa agak lama diorang lepak sebab diorang kata diorang 7:30 tu diorang dah siap semua barang. Diorang lepak makan and jam dah menunjukkan dalam pukul 9:30, which is memang lama gila diorang lepak. Mungkin dalam 2 jam diorang lepak. So mungkin perjalanan lepas ni diorang dah tak berhenti kan, aku tak tahu lah. Dalam jam 9:30 tu diorang dah nampak pakcik pemilik warung tu dah macam start kemas-kemas tau. Kemas dan diorang cakap okey lah, diorang dah kena gerak ni, pakcik nak tutup kan. Okey, Naufal dah habis. Okey, jom kita siap-siap lah balik. Tengah nak bayar tu, pakcik ni sempat cakap tau macam, kamu berdua dari mana? Tu diorang pun cakap macam, kami ni dari tempat sekian, ada hantar barang kat kawasan sini. So lepak kedai pakcik lah, isi perut, nanti kan balik tak ada singgah-singgah dah. Lepas tu si pakcik macam, pakcik nak pesan lah, tapi janganlah korang berdua takut pula, just nak pesan lah. Lepas tu diorang macam dah pelik lah. Kenapa pakcik? Macam serius saya cakap. Lepas tu pakcik macam, dalam beberapa hari lepas ada kemalangan. Ada seorang
perempuan, dia mengandung. Dia malam tu dia kena langgar dengan lori. Dan mayat dia kena seret. And orang kata aku nak cerita kat korang pun aku ngeri tu. Sebab dia cakap mayat perempuan ni kena gilis tau. Which is mengandung, kena gilis dengan tayar. Lepas tu kena heret berapa meter semua. And diorang kata sampai mayat ni orang dah tak kenal lah. Aku benci betul lah kalau benda-benda macam, aduh, sakit. Aku nak bayangkan pun dah. So macam tu lah cerita dia. Memang sampai si Naufal ni pun dah tak keruan lah dengar cerita tu kan. Dia macam, kau tahu, kau rasa benda tu ngeri, dalam masa yang sama kau simpati dekat mangsa. Macam tu lah. So macam, terima kasih pakcik, kita orang gerak dulu InsyaAllah doakan perjalanan kita orang selamat pergi balik lah. Diorang pun naik lah lori dan diorang teruskan perjalanan. So baru diorang melangkah nak masuk lori, tiba-tiba hujan renyai tau. Hujan dah turun renyai. Lepas tu si pemandu lori, abang lori ni terus menyumpah lah. Macam, ya Allah, time-time ni lah nak hujan. Dia memang maki lah. Si Naufal kata abang Long, si pemandu lori ni memang panas baran lah. So hujan turun ni terus maki lah. Sebab dia kata benda tu akan menyebabkan orang susah nak keluar nanti, nak cari jalan keluar. Sebab hujan, waktu malam pula tu memang susah gila lah. Lagipun diorang tak biasa tempat ni. So nak buat macam ni kena redah juga lah. So diorang pun redah lah malam tu. Diorang redah punya redah, tak jumpa jalan keluar daripada kampung tu. Punyalah sebab dia kata tak biasa dengan jalan kampung yang pedalaman. Lepas tu hujan lagi. Memang abang ni memang dah sentiasa maki-maki lah. Macam, kenapalah aku ambil job ni walaupun kena bayar 2 kali ganda. Macam menyesal aku. Kemudian diorang fikir. Diorang ambil keputusan untuk kembali dekat warung pakcik tadi. Which is kalau diorang jumpa pakcik tu, mungkin diorang boleh tanya jalan keluar kat mana kan. Diorang pergilah ke warung tu. Tapi sayangnya, sayang 1000 kali sayang, gerai tu bukan tak ada. Kalau tak ada, jadi lain macam cerita tu ni. Dia ada, tapi dah tutup. So bila dah jadi macam tu, abang Long dengan Naufal macam, aduh, tutup pula. Ni macam mana ni abang Long? Besok dah nak kena masuk kerja. Kalau tidur dalam ni memang habis lah badan. Lepas tu abang Long tu lah tu, tak apa, kita rendah lah. Kita tengok mana kot jalan, jumpa jalan keluar, kita jalan je. Minyak banyak lagi, kau boleh tak? Naufal macam, boleh bang, janji sampai kita go je. So si abang Long macam, kalau kau tak larat kau tidur je, tak apa, nanti kalau dah sampai, dah jumpa jalan keluar, aku kejut kau lah. Lepas tu Naufal, okey bang, jom terus. Diorang pun terus, diorang bertekad waktu hujan lebat tu, diorang redah jalan tu. So si Naufal dengan abang Long pun teruskanlah perjalanan meredah malam sunyi tu. So dalam perjalanan, si Naufal ni kata dia nampak ada satu macam surau lama. Dekat surau tu dia nampak ada pokok besar tau. Pokok tu agak rimbun. And yang menyeramkan, si Naufal ni kata, kau bayangkan, bila kau tengah meredah satu malam yang memang sunyi and hujan lebat dan kau tak jumpa jalan keluar, tiba-tiba kau nampak satu surau lama. And kat surau tu ada pokok. Dekat bawah pokok tu ada satu perempuan yang tengah pegang baby. And dia kata perempuan tu dia dalam keadaan macam tau, dia pakai t-shirt yang lusuh. T-shirt lusuh and dia pakai kain batik. And perempuan ni dia tengah pegang satu bayi. Dan bayi tu pula ditutup dengan kain putih. So si Naufal and abang Long ni pun decide untuk berhenti. Maybe boleh tanya kat perempuan ni kat mana jalan keluar, ataupun maybe boleh bagi tumpang kat perempuan ni kat mana dia nak pergi. Sebab ya malam tak gentle lah tinggal perempuan tepi jalan kan, dengan baby lagi. So diorang pun macam, okay berhenti, kita boleh tanya akak ni lah. So diorang pun berhenti. Tengah berhenti tu, si Naufal ni tanya, akak, macam hujan kan, keluarkan kepala daripada tingkap, akak pergi mana? Si perempuan ni dia tengah macam ni tau. Kau bayangkan tengah hujan, perempuan ni tengah pegang baby and tengah tunduk. Baby tu dia tengah ditutup kain putih tau. So dia pegang baby tu and dia menangis. Lepas tu si Naufal macam, akak menangis, aku salah cakap ke? Panggil akak je kot. Macam, akak nak pergi mana? Kalau ni kita orang boleh tumpang kan? Jom lah. Saya jangan risau, saya dengan ni je. Kita orang pun memang nak keluar dari kampung ni. So kalau kita orang satu jalan dengan akak, kita orang hantar lah. Akak, si abang Long ni macam, apa hal perempuan tau? Kak,
Kita nak cari jalan keluar ni. Tahu tak? Perempuan ni tak respon, nangis je. Terus kamu nangis macam tengah-tengah malam kan. So si abang lu ni macam dah pisang lah. Dia keluar dari pintu tu, bagi kat perempuan tu, Kak, kita orang cari jalan keluar. Kak tahu tak? Kalau tak tahu kita orang terus pergi je. Ni akak tumpang ke tak nak ni? Perempuan tu menangis. Lepas tu si abang Long ni memang dah pisang lah. Dia pegang bahu perempuan tu. Kak dengar tak? Lepas tu, ni satu pesan. Pegang perempuan yang bukan mahram ataupun ajnabi, walaupun berlapik tak boleh So, Kim Bayo, please take note. Pegang perempuan tak boleh cakap macam kita orang pegang berlapik tak boleh. Haram. Kalau yang berlapik-lapik tu antara batal wuduk ataupun tak je. Ni kau pegang berlapik ke tak berlapik ke semua haram. Faham? Tiba kan. Hashtag dan dakwah. So dia pun lepas dia pergi getak kakak tu, si perempuan ni macam ni. Kena pegang pop. Mata dia, diorang kata mata dia kosong. Which is kau bayangkan mata perempuan yang kena congkil kosong, keluar darah. Lepas tu kemudian si abang lu memang tak jadi apa. Abang lu macam ya Allah, dia jatuh pingsan. And perempuan yang mata berdarah tu, and kau bayangkan mulut tengah keluarkan darah, tiba-tiba macam ni pandang ke arah si Naufal yang dalam lori. Naufal yang tengah macam ni. Ya Allah, perempuan ni macam ni. Dia selak baby tadi. Baby yang dia pegang tu adalah batu nisan kayu yang berdarah. So si Naufal ni macam aku remah. So si Naufal macam ya Allah. Tak habis sampai situ. Perempuan dah buka, dia terbang ke arah si Naufal macam ni. Dia datang dekat dengan Naufal. Si Naufal tak kira apa, dia buka pintu, dia lari entah macam mana, tersadung akar kayu, terjatuh. Pam. Lepas tu kepala dah berpinah. Habis pingsan ni. Awak akan pingsan. Pandang kanan ada kubur. Pandang kiri kubur lagi. And di pandang atas dia nampak perempuan yang sama, baju putih tengah terawang macam ni. Kau bayangkan kau tengah terbaring, ada perempuan macam ni. Macam tu. Lepas tu dia pun makin gelap. Tiba-tiba Nak bangun. Tu terjaga. Si Naufal dengan abang Nur ni, dia terjaga dekat dalam sebuah surau. Aku rasa maybe adalah surau yang diorang nampak tadi. So dia kata waktu tu dia nampak lah orang-orang kampung dah berkerumungan diorang. And salah seorang daripada orang kampung tu adalah pakcik pemilik warung tu. So pakcik pemilik warung tu dia cakap macam ni, ajak abang long kamu tu pergi ni, ambil uduk, kita solat je. Subuh dah masuk dah. Diorang pun solat berjemaah. And diorang pergi sarapan. So waktu tengah bersarapan ni, si Naufal and abang ni buka lah cerita yang malam tadi. So pakcik pemilik warung ni just mengangguk, seolah-olah dia tahu apa yang terjadi kepada abang long dan Naufal malam tadi. So si pakcik ni pun pakcik rasa kamu ni dah terserempak dengan Kak Lang ni. Macam ni lah, pakcik bagi tahu lah, mungkin apa yang kamu nampak tu adalah roh perempuan yang mati tu. Sebab mungkin roh dia tak boleh terima langit dan bumi. Macam tu lah pakcik di sini. Aku pun tak tahu lah pakcik. Tapi dia kata macam roh dia mungkin tak boleh terima langit dan bumi lah. Sebab semasa hidup dia banyak buat dosa. Dia curang dengan suami dia. Si perempuan dia curang dengan suami dia. And anak yang ada dalam kandungan dia tu pun bukan anak dia. Which is mungkin lah anak apa kan. Dan malam tu juga, malam yang kejadian dia kena langgar, gilis dengan tayar lori semua tu, adalah malam dia kena halau dengan suami dia. And dia pun tak tahu adakah kemalangan tu disengajakan atau tak. Which is dengan kata lain, adakah dia bunuh diri ataupun tak. Dan pakcik kata mungkin lah roh dia tak aman. So aku tak tahulah kan, pakcik tu cerita. Kalau bagi aku maybe just gangguan, which is jin-jin yang, maybe juga jin yang terlihat tragedi tu dan menggunakan alasan tu dan menggunakan kisah tu untuk menakut-nakutkan orang kampung, kita tahu. Tapi macam mana pun si pakcik ni tetap tunjukkan dekat Naufal abang lu ni kubur perempuan tadi. And alhamdulillah Naufal ni sempat untuk menyedekahkan Al-Fatihah dan berdoa untuk arwah, semoga arwah diampunkan segala dosanya.
macam mana pun teruk kita, insyaAllah pasti akan berjalan kembali. So, sampai situ saja kompilasi seram pemandu lori malam ni, yang kisah-kisah dia sangat, dia macam build up dari kisah pertama sampai ke akhir, makin lama makin bertambah seram-seram. And aku memang, kalau pasal pemandu lori ni memang aku macam, sebab diorang ni lah yang berjaga sepanjang malam, meredah jalan-jalan yang orang lain tak sanggup nak redah, semata-mata untuk sampaikan barang yang mungkin penting untuk si penerima dan juga si pemberi. So kalau korang berminat kompilasi macam ni, korang boleh pergi tengok kat video sebelum ni, which is kompilasi seram pemandu jalanan. Ada banyak juga kisah-kisah pasal kenderaan yang keluar waktu malam, something yang lebih kurang sama. And kalau korang ada juga kisah yang lebih kurang sama, ataupun memang ada kisah korang rasa macam aku boleh hantar ni supaya orang lain pun dapat rasa keseraman dia, korang boleh just email kita orang dekat fidscream@gmail.com, fidscream@gmail.com. And aku just nak cakap yang semoga kita dilindungi, sebab aku tengok banyak berita pasal kematian sekarang ni, which is macam ulama-ulama, selebriti yang kita kenal, rakan-rakan, sahabat-sahabat dan juga keluarga kita sendiri. Banyak dah kita dengar macam ada yang dah pergi dulu. So aku harap kita dapat jaga diri kita sama-sama daripada COVID ni. Aku risau gak bila dapat tahu macam ada Kim Bayu yang kena COVID semua. Aku risau gak. Mungkin aku boleh just kirim doa semoga kesembuhan dan juga wabak ni diangkat dengan cepat lah. Korang juga boleh terus keep update and engage dengan kita orang kat social media macam IG dan juga Facebook, which is maybe upcoming kita akan ada social media yang lain, I don't know, maybe. And last, aku harap korang dapat support karya kita orang dekat SIKOM ke-7 2021 ni. Karya kita orang yang tak seberapa, tapi aku harap mampu memberi manfaat untuk semua. Semoga karya kerdil kita orang ni mampu untuk menjadi pemenang SIKOM 7 2021 dan terpilih untuk dimasukkan dalam komik sebagai debut pertama kita orang. Aku harap korang pun kirimkan doa untuk kita orang, sebab kita orang sangat memerlukan doa-doa daripada korang dan love juga, support daripada korang. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum, selamat malam, kamsahamnida, annyeong, ciao.